Assalamualaikum, selamat petang guys. Sekarang anda tengah menonton Borak Teh Si Peng yang disiarkan secara langsung di TVS, saluran 122 Astro dan MyTV, dan kita juga dah pun bersiaran secara live di Facebook TVS guys. Boleh tengok kita di mana-mana saja korang berada, dan macam biasa hari ini adalah hari baru permulaan minggu yang tak baik bagi penyokong England. Kenapa? Kalau menang tu ada permainan apa? Kita kena terima. It's coming home. Sampai bila je dia dapat menang macam tu? Sampai bila? Sebab Euro 4 tahun sekali. So 4 tahun lah Itali memegang piala. Tak apalah, 4 tahun je pun. Bukannya selama-lamanya. Ini semua salah pemain-pemain Manchester United. Kita kalau dua-dua penalti tak masuk. Terima. Orang Sarawak cakap berluku. Setakat 4 tahun je. Alright, so kepada peminat England bertabahlah. Aku bukan peminat England, aku bukan peminat Itali. Aku adalah peminat. So sebenarnya kau penyokong mana? Aku penyokong pasukan Portugal. Yang dah kalah dulu lah. Yang dah kalah, tapi England pun tetap kalah. Sama-sama kalah. Okay, so guys, macam biasa 45 minit macam benda yang kita nak kongsikan. Kita nak mulakan dulu guys dengan recap kes COVID-19 di Sarawak. Semalam berapa kes, Mazila Sigai? Semalam Sarawak mencatatkan 270 kes positif baru COVID-19, di mana Kuching merekodkan catatan tertinggi iaitu sebanyak 74 kes. Diikuti Meradong 36 kes, Mukah 22 kes, Sarikai 21 kes dan Samarahan 16 kes. So jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak iaitu sebanyak 68,869. Dan duka cita dimaklumkan terdapat 1 kes kematian di Bintulu. And then tiada kluster baru. So total kluster masih aktif di Sarawak masih banyaklah, Fir. Iaitu 100 kluster. Okey, tak apa. Itu cerita pasal kes positif COVID-19. Kalau kita nak cerita pasal vaksin sekarang ni, Sarawak dah pun mencatat angka yang memberangsangkan dengan dos pertama 1.38 juta dos pertama dah divaksin untuk kesemua penduduk Sarawak, dan untuk dos kedua kita dah pun mencapai angka 556,871 dos vaksin yang kedua guys. Ini cerita pasal vaksin, cerita pasal COVID-19, cerita pasal perailahan fasa kedua. Semalam SDMC dah pun memuat naik dekat Facebook mengenai tata cara lah yang seterusnya. Jikalau so kita ni beralih ke fasa kedua. Kita pun tengah menanti. It's anytime Mazila Sigai. Semua orang tunggu sekarang ni. Aku tak sabar nak dine in tau. Nak dine in. Tunggu berita baik tu. Lepas tu aku pun nak kongsikan satu berita baiknya. Apa? Kepada sesiapa yang kreatif, dia ada idea yang menarik untuk dikongsikan di kaca televisyen, yang mempunyai hasil karya yang ingin dikongsikan bersama para penonton. Okay. Diorang ni boleh menghantarkan idea-idea karya-karya kreatif diorang, macam dalam dokumentari, komersial TV, rancangan reality di Pitch It 2021. Pitch It? Boleh aku pitch it kau? Pitch It. Peluang ini terbuka dan percuma kepada individu dan produksi yang khususnya bertapak di Sarawak. Sesiapa yang berminat boleh kongsikan idea ataupun memohon secara atas talian di www.tvstv.my/pitchit sebelum 10 Ogos 2021. Kalau korang tak faham apa Mazila cuba sampaikan, kita tengok VT ni guys pasal Pitch It 2021 guys. Jom. Boleh sih kau explain apa tu dengan aku? Kami mau hantar Tok sebagai idea kami. Dokumentari, magazine, variety show, drama series, TV movie, semua sekali kau mau pitch. Mestilah sebab dia kan kategori yang open talk atau pitching talk. Kami nak bola cooking show, tapi menyampah aku nak idea tu. Biasalah. Reject. Macam ni dengan idea tu. Idea kau aku terima. Sikit yang pesan aku dengan kau. Mun ada kawan kita nak hantar idea Pitch It 2021 tu, pastikan turun orang punya kawan anda di www.tvstv.my/pitchit dan daftar sebelum 10 Ogos 2021.
inilah. Jangan lepaskan peluang tu. Betul. Kepada karyawan-karyawan dekat luar sana. Dia macam ni lah. Macam drama terbaru aku yang akan keluar Sabtu ni kat TVS. Itu itu pun orang luar tu picit. Itu contoh. Okey. Guys, kita nak mulakan cerita-cerita yang viral, yang trending. Okey, kita nak mulakan ni. Cerita pasal seorang pemilik akaun dekat Instagram. Nama dia Hazwan_99. Dia ada memuat naik satu video ni guys. Video menyanyikan lagu dan menggambarkan Sarawak ni. Seperti mi kolok Haji Saleh. Macam kek mana tu dia lapis. menggambarkan dengan apa ni, mi kolok? Itulah. Kek Aku lapis. pun teringin nak tengok dan dengar. Jomlah guys, kita tengok VT Hazwan ni. Macam mana? Welcome to Sarawak, bumi kenyalang. Orangnya kacak-kacak, baik hati dan beramah. Air, kena deng, kita lapar, ibu bingung. Mikolok Haji Saleh, jom maju kita. Welcome to Sarawak, nama dah kita. Mau datang situ jangan pandai lupa beli kek lapis. Boyak pun banyak, yai di darat. Ibu cuak, sedudaknya kita. Boyak Ibu banyak cuba di darat sini tu. gigit kita. Tapi okey, sesuai wanita, kau mengaku tak banyak buaya darat dekat Sarawak? Tak adalah. Aku Tak. jumpa setakat ni. Biasa-biasa je lah. Yang kau jumpa biawak. Kau pun, Bukan buaya. kau pun buaya darat. Tapi kau Tak. buaya yang baik. Aku rabbit. Aku rabbit. Okay, guys. Next. Okay, cerita ni kelakar, guys. Cerita ni, dia agak melucukan. Sebab apa? Seorang lelaki ni, masa hujan, dia berlari tau. Berlari Mazela. Dia ada menyorok sesuatu ke dalam jaket dia lah. Nak tahu dia apa sorok yang apa? dia sorok, nak tahu apa, kita tengok. Memang betul-betul funny, guys. Mantul. Oh, dahsyat. Apa kejadian? Dah lah tengah hujan. Dia pergi selamatkan payung tu. Patut dia selamatkan diri sendiri lah. Itulah aku cakap. Funny tak? Lawak Menghiburkan tak? Itulah. Kadang-kadang manusia ni kadang nak buat konten kan. Sanggup demam, basah, yalah. Sanggup jadi clown kata orang. Tapi demi nak membuat sesuatu benda yang boleh menghiburkan orang. Okay. Next up. Apa Next cerita? story. Masalah. Seorang wanita ni, dia naik motosikal. Konon dia nak isi minyak Fir. Okay. Tapi ujung-ujung, dia ni sesat sampai kat highway. Dia tak isi minyak pun. Okay. Jom kita tengok VT. Now look at this. Tahu cerita dia. Aku pakai slipper. Nak isi minyak je. Aku pakai slipper nak isi minyak je. Masalahnya sekarang. Aku dah sampai ni. Dah sampai apa lebuh raya. Gumesang apa tu ya? Apa? Mana lo? Aku nak buat macam mana ni? Sudah. Tengok dia sesat sampai tak tahu cara nak balik. Okey, kita imajinasi sekejap lah. Kalau engkau di tempat wanita tersebut, tiba-tiba aku naik kereta, pip. Hai, nak saya tolong. Engkau biarkan tak aku tolong kau? Dia ikut keperluan aku waktu tu lah. Kalau contoh kau kehabisan minyak, mungkin aku minta Kau tolong kehabisan kau segala-galanya lah. Aku call standby call dulu bagi tahu orang yang family terdekat. Kalau aku nak minta. Dah ada aku pun kau juga yang kau. terdekat. Lantak engkau lah. Mereputlah kau kat tepi Yelah, jalan. Okey. kau tak boleh dipercayai. Next guys. Cerita pasal motosikal juga. Lelaki ni dia beli beras. Okey. Tiba-tiba motor dia terbakar guys. Dia hanya mampu tersenyum tetapi sempat menyelamatkan beras. Maklumlah, beras kita beli, Okey, kita tengok VT ni guys.
Oi, dahsyat. Kesian Tak payahlah kau Lagi-lagi nak sedih musim sangat. lagi-lagi musim pandemik ni, Fir. Betul lah. Terduga pula dengan keadaan macam ni. Dah lah Motosikal pandemik. terbakar. Motor terbakar. England kalah pula tu. Kalah disebabkan pemain MU pula tu. Lagi sakit tau hati. Kau ni terbawa-terbawa demam bola ke apa ni? Okey, disebabkan engkau adalah rakan aku yang rapat sekarang ni berbangsa Iban. Ya, tiba. Aku yelah teringin nak mengorat engkau dalam masa Iban. Tapi aku tak fasih sangat. Sekarang ni adalah masa untuk kita belajar menguasai bahasa Iban, guys. Belajar bahasa Iban. Bagus kau tanya aku direct je. Tak apalah. Eh, Aku tak ada. Jangan sama-sama Okey, belajar. kita nak belajar dengan Brian Nixon Lomas, guys. Jom. Kaletok dalam belajar Jaku Iban. Celom. Kau guna baju celom. Nombor 2, berkeni. Berkeni ngagak tu. Manok. Manok maksudnya ayam. Berapa rega manok tu? Medak. Tengok. Medak maksudnya tengok. Kau medak YouTube. Terkenyit maksudnya terkejut. Terkenyit ku medak manoknya. Lubah. Perlahan. Okay, lubah bermaksud perlahan. Lubah mai ya tu. Apai bermaksud ayah. Tahukah kami nyebut abak. Siapa nama Apai Nuan? Indai maksudnya mak ataupun ibu. Dini Indai Nuan dia tu. TBC idea lain boleh kongsi baru. Oh, power. Nanti Kau kenal siapa? Brian Kenal Nixon Lomas. lah. Bekas penenjun negara tau. Oh, ini dahsyat ni. Legend. Living legend. betul. Aku cubalah bahasa Iban. Apa je yang kau tahu? Okey. Terkenyat aku medak gula batu atas palak Nuan. Gula batu. Bukan gula batu ya? Ni pearl. Oh, pearl. Aku ingat gula batu. mudah. Bulat-bulat macam gula batu anak aku. Okey guys. Lepas ni kita akan kembali guys. Kita ada topik yang kita nak bincangkan. Dengar-dengar hari ini National Simplicity Day. National Simplicity ni macam Day? okay, simple lah. Hari simple lah. Betul tak kau ni? Correct me if I'm wrong lah. Okey. Lepas ni kita kembali guys. Kita nak bincangkan topik Borak Teh Sipeng. Kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami dalam rancangan ini bersama Zel, bersama Fir juga. Dan kepada sesiapa yang terlepas episod hari ini macam biasa, anda bolehlah ke laman YouTube kami orang. Anda boleh cari je Borak Teh Sipeng dan boleh tonton semua episod dekat situ. Yes. Zel, malam ni pasukan Sarawak United akan mengadakan perlawanan pemanas badan. Perlawanan pemanasan badan. Perlawanan persahabatan lah, menentang pasukan KLFC, Kuala Lumpur Football Club di Semenanjung. Dan malam ni kalau kita pergi ke website type sarawakunitedfc.com boleh menyaksikan perlawanan secara streaming percuma. Malam ni bagi sokongan lah, walaupun hanya aksi pemanas badan, tapi ini adalah apa kata orang nak tengok level kita sekarang ni. Betul tu, Fir. Nemu dek. Kepada para peminat bola Terkenyat bolehlah. aku. Jangan lepaskanlah peluang ni. Malam ni tak ada buat apa-apa kan. Bolehlah pergi tengok bola, support betul. diorang. Medak ball, terkenyat Medak aku. bul. Okey. So hari ini adalah National Simplicity Day. Apa National Simplicity Day? Dalam pemahaman kau. National Simplicity Day ni dia macam, yalah kita semua ni tengah busy kan sampai kadang-kadang kita lupa nak spend time dengan diri sendiri. Why don't we take a step back? Kita luangkan masa sedikit untuk diri sendiri, tak payah fikir apa-apa. Spend time buat benda yang simple. Okey, kan sebelum pandemik berlaku, kita kadang terlepas pandang benda-benda simple, contoh nak luangkan masa bersama keluarga. Betul? Tapi bila dah pandemik berlaku, tak boleh nak rentas daerah, zon, negeri. Time ni baru kita rasa macam, betapa benda yang simple macam tu
kita selama ni main phone kan. Bila dah berlaku macam ni, rindu pula dengan keluarga yang jauh apa semua. Benda-benda simple lah, benda simple guys. Okay, so kita nak bersama dengan Osha Basri, the explorer kat luar sana. Dia nak bertanya dengan orang ramai kat luar mengenai National Simplicity Day. Apa yang diorang faham pasal ni dan apa yang diorang rindu ke apa benda. So, jom kita bersama dengan Osha Basri. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize there were the big things. Robert Brault. Okey, kadang-kadang kan kita tu selalu mengambil kesempatan ke ataupun macam kata orang take things for granted. Benda-benda sebagai contohnya benda teknologi yang memudahkan kehidupan kita tapi kita merumitkannya. Dengan menjalani kehidupan yang susah-susah, tapi kami banyak nanggal lah. Macam dalam musim-musim pandemik COVID-19 tu, kami yang dah habis COVID, saya nak fly. Sebab apa? Nak menikmati kebebasan. The simplicity of life. Bersempena dengan National Simplicity Day hari tu, Osha nak pergi tanya lah dengan orang ramai, habis sejak pandemik COVID tu, nak pergi travel dekat sini. Jom. Okey, selalu kan kita nak dekat social media, kami yang akan padah macam mun habis sejak pandemik COVID tu kami akan pergi travel keluar. So these are the things that people tend to like take things for granted lah. Kan. Okey, so kalau lah pandemik tu berakhir, seni kita rasa macam kita nak pergi travel. Mun gerak kami membawa family kami berjalan dekat Sabah lah, nak dekat-dekat je dulu sebab si berani nak kita mau pergi jauh-jauh dulu. So mun dah pandemik tu dah reda nang clear orang madah, kami plan maybe mau pergi ke overseas ke bawa family lah. Wah, seronoknya. Kan mun pergi Sabah kelak jangan lupa beli pusuk yang banyak. Betul. Betul. Nak pusuk apa lagi macam-macam lah. Yes, betul. Udang-udang kering. Pakai kita malah sambal nak. Betul. Okeylah kan, jadi kami rasa yang lain rasanya memang akan travel overseas tapi kita pergi Sabah. Betul. Okey, Osha nak cari siapa lagi yang kami nak tanya. Habis setiap pandemik tu seni nak berjalan. Jom. Okey, selalunya lah kita akan agak-agak dekat social media kami yang akan ada habis sejak pandemik tu kami akan pergi travel. Tu adalah antara perkara-perkara yang people take things for granted lah. Jadi kalau lah pandemik tu berakhir lah kita rasa kita nak pergi travel kat sini. Travel for now memang lah, tapi habis COVID tu memang mau pergi tepi pantai lah. Mau lepak-lepak tepi pantai dengan kawan-kawan, nangga sunset. Kucing pantai Sentubong ada. Tapi prefer di Lundut lah. Lundut kecek gate. Travelnya si jauh dalam tak Travel si jauh. Keluar di luar daripada Sarawak ke atau Malaysia ke? Luar Sarawak, maybe pergi Sabah yang dekat. Suka Sabah. Sabah ya. Wah, ni orang kita tak suka Sabah. Tadi Osha tanya pun Sabah. Kita pun pilih Sabah juga apa? Beli pusuk 2 kilo, 3 kilo. Okeylah, Osha nak tanya siapakah lagi orang ramai pendapatnya lah nak travel dekat sini. Habis sejak pandemik COVID-19 tu, nak travel dekat sini. Jom kita cari siapakah nak travelan saya selepas ini. Okey, selalu kita dengar dekat social media kan, kami yang share, habis sejak pandemik COVID tu, I nak pergi travel dekat luar. So, tu adalah antara contoh yang people take things for granted lah. Of course lah, nak travel, lama dah berkurung dalam rumah, dan siap ke mana-mana gila nak. So, kalau lah habis pandemik tu, dah okey, siap dah lagi, dah, kita orang boleh keluar, kita nak travel pergi sini. So far kami dah plan nak travel ke mana-mana sebab kami dapat merasakan walaupun lepas pandemik tu COVID masih ada tapi walaupun itu divaksin apa semua tapi at the end of the day kita mesti jaga SOP, jaga diri and I still want to stay with my family first lah sebelum nak travel in the long run. So, tapi apa yang kita rasa macam habis sejak pandemik tu macam I want to do something. Habis sejak pandemik tu, apa yang kami rindu is dine in, nangga wayang. Kan? Maybe I also want to take that things for granted juga lah. Well, kita spend masa dengan family, dine in, nangga wayang. Good idea. Thank you. Itu dia tadi pendapat orang ramai berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okeylah, kita nak tanya pula lah yang ada dekat studio apa ceritanya kembali di studio Borak Teh Sipeng. Yes. So National Simplicity Day mungkin ada lepas pandang untuk travel lah. Seperti kepada tadi banyak yang rindu travel. Merentas macam daerah zone dengan family, ada yang rindu nak travel this and that, ada yang rindu nak nangga wayang semua. Dan lepas tu guys, kita nak bincang pasal travel tu. Kita nak jemput tetamu kita, seorang traveller, seorang
boleh katakan Videographer, videographer. Sebab siap ada channel ni pun ya, Travel with Seth. Lepas tu kita akan bersama dengan Seth, Borneographers dan owner Traveller. owner untuk Travel with Seth YouTube channel. Okey. Lepas tu semuanya akan berlaku di Borak Teh Si Peng, guys. Kita bersua kembali dalam Borak Teh Si Peng. Seperti yang dijanjikan untuk segmen kali ini, kita akan membawa masuk tetamu yang merupakan videographer, fotografer and then tour guide yang mungkin dah tak asing lagi di Kuching dan Sarawak. So kita mempersilakan Seth Pelly ke studio Borak Teh Si Peng. Hai. Hai, apa khabar? Bagus, bagus. Boleh kita perkenalkan diri kita and then mungkin kita berceritakan apa pekerjaan sebenar kita. Okey. Nama kami Seth Pelly. Berasal dari Semanggiang. 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 Orang Iban ke ni? Iban. Pure Iban. Mix Iban Bidayuh. And bekerja. Okey, di sini ni ada teknikal sikit lah. Because boleh katakan kita kami pola 2-3 gig kerja lah. So before tu pola fotografi videografi, right? Tapi kami pola jadi tour guide pun I think since 2012. Dah lama lah jadi tour guide tu. Lama. So which one yang kita pola dulu actually? Yang kami first pola dulu, okay. How kita boleh start dalam industri tu? Okay, start dari fotografi dulu. Masa zaman college dulu lah. I think it was back in 2003. 2003, a group of us students, kami orang macam ada group project pola fotografi. And then after that ada seorang lecturer datang yang mau nikah. Saya ada fotografer dan yang mau beri peluang pada kami orang. So I think that was our first job as a photographer back then. Ingat masa saya ada apa marah? Saya ada DSLR, bukan digital. Masa saya pakai filem. Ambil gambar pakai apa? Filem. Oh. Kamera filem dulu. Pakai filem. Yeah. Kodak. Pakai Kodak. Kata orang lokal Kodak. And then after that, over the years, nang selalu macam ni ada. On and off lah fotografi, and then ada juga kerja lain tapi macam si sesuai nak. So still go back to photography until ada seorang nanya kami lah, what do you really want to do with your life? Okay? And masa saya kami mata, aku mau pelah sikit barang yang aku simoknya rasa macam aku bekerja. So something that I love. So disialah mulanya moto hidup aku, do what you love to do and earn a living out of it. So start dari saya, kami mula freelance photographer lah. And then masa saya juga kami pun terjebak dengan, because Sarawak banyak tempat menarik untuk kita pergi explore, right? So mula-mulalah berjinak dengan industri pelancongan. Oh, so how was your first time jadi tour guide? Pergi sini ya waktu ya? Pergi Nangkau Hutan. Nangkau Hutan. Apa kelayakan untuk jadi tour guide tu? Kita ada mohon lesen ke apa ada. Macam ni? Di Sarawak tu nya pakai kami orang nunggahnya Gold Badge. Is Regional Specific Tour Guide, RSTG license for Sarawakians. Sama juga di Sabah, tapi nya khas untuk di Sarawak aja. So you have to go through kursus, exam dengan motek and everything lah. And then bila dah ada lesen, then you layak bawa pelancong keluar. So jurisdiction di Sarawak aja. Oh, hanya untuk di Sarawak aja. Yes. Okay, but how about Borneographer tu? Okay, Borneographer balik pada note tadi, note first ya. Dekat sialah kami orang segrup student ya. Ada juga nimbat Sabah. So apa kata we start this and we put it as a platform. So kami mulalah. So nya on off, ikut mood lah dulu. And then nama Borneographers sebenarnya bermula daripada Borneo Photographers.
Tapi disebabkan ada sidak dari negara sebelah, ada grup namanya Borneo Photographers. So one of my friend pada tukar lah. So tukar, ada kawanku namanya Olinga. He is one of the co-founders lah. And then ended up with Borneographers. I see. Yeah. So Borneographer tok kini tok. Dah berapa orang dah ahli kita orang? Total video photographer. Apa ke servis yang kita tawarkan di sini? We do photography, videography services. We also pola wedding planning. Wow, wedding planning pun pola. And then kami orang pun mainly shoot events lah. So kena itu basically masa kami pola ianya sebagai platform. Kru yang ada dalam Borneographers adalah individual yang macam ngembak nama ke diri. Tapi in order to get more jobs, kami yang pakai segi platform, we distributed di antara kami yang semua. I see. Until tahun lepas, we decided to register it into a company. Because some jobs require nama syarikat, stuff like that to do certain events, right? So now kami orang ada dalam lebih kurang 18 orang. Wow, banyak ya. Oh. Di serata Sarawak ataunya mainly based in Kuching. Mainly based in Kuching. Ada kru dari Miri, Sibu, ada di KK, ada di KL, and ada seorang di Johor. I see. Yeah. So bila ada job di negeri-negeri lain pun di situ siapa pergi, and it's a small job, we just let them do on their own. I see. Punya job besar sama-sama pergilah. And then kita ada YouTube channel kita pun, Travel with Seth. Ada. Ya, bila kita pola ya? I mean, adakah ya sebab kita tour guide, so kita grab the opportunity as well untuk shoot pola YouTube channel. YouTube channel tu datang Dudi. Mula masa kami jadi tour guide, masih jadi tour guide, but masa saya because bila guiding, saya ada masa nak ambil video. Paling-paling pun ambil gambar. So I started the Facebook page aja just to share the photos. And then somebody told me, Madah, bagus tak pakai Instagram? Okay lah, berjinak lah pakai Instagram. So I'm not really a social media type of person. And then tahun lepas, bila COVID datang, semua tour cancel. Semua events kami orang yang dah line up for tahun 2020 dengan tahun tu semua cancel. Saya dapat mau pula. So mulalah cari footage lama, edit, and then kah jadi YouTube. Macam ni aja. Banyak lagi info-info menarik ya. Kita nak tanya dekat Seth. Sama ada dia ni suka travel solo ke atau berkumpulan. Itu nanti kita akan kembali lagi bersama Fir yang akan bertanya lagi soalan-soalan yang lebih menarik. So jangan ke mana-mana, stay tune ke dalam Borak Teh Si Peng. Alright guys, terima kasih kerana masih lagi menonton Borak Teh Si Peng, kerana masih lagi setia bersama kami. Okey, sekarang tu kita masih lagi bersama dengan Seth, seorang traveller, seorang yang memang si asing dalam dunia travel. Betul lah Seth? Lebih kurang lah. Okey, so macam kita tadi kita ada madah tu adalah sebahagian daripada kita pun kehidupan travel. Periuk nasi boleh katakan je. So during pandemic tu mengganggu sih. Apabila bila pandemik tu wujud. Lebih daripada mengganggu. Tu contoh burung terbang kena COVID. Cuma. Okay, so how you keluar dengan alternatif lain? Ada alternatif lain kah time tu? Pola apa-apa yang kami pandai lah. Macam tahun lepas, sebelum raya tahun lepas, banyak sidak tukang potong rumput. Okey.
bulan puasa nak siapa motong. So kami pergilah rumah ke rumah motong di area dekat dengan perumahan kami. Okay. And then ada juga pola makanan. Okay. Macam apa? Food lunch box. Okay. Kepada kawan-kawan ataupun sidak yang ada di office siapa keluar makan masa ya. I see, betul. And then other than that, mun ada orang telefon ada perlu pola design product shoot setidaknya. So ya benda ya boleh pola di rumah. And then selain daripada ya ajak lah. Sebab apa yang your part is you boleh katakan seorang fotografer, videographer, traveller. Semua job ya memang antara yang against during COVID tu. Ya memang saya kira antara job yang si bapa jalan gila time COVID tu. A bit susah lah. So moon lah sekiranya COVID tu memang dah berakhir, lenyap. Sini tempat yang first kita nak fly, nak travel. Adakah within Sarawak aja dulu kah ataupun terus si duli naik balon terus? First travel aku rasa cek kerja lo. Cek kerja lo. Semua travel lo benar juga. Because betul. Perlu duit kan nak travel. So sidak yang perlu travel ke Ulu ke sini yang perlu tour guide. Banyak kami yang tour guide yang masih si ada kerja, si ada tour. And actually kami yang rindu mau masuk hutan. Kebanyakan kami tour guide rindu mau pergi mbak tour because it's part of our life. And kerja kami orang bila mbak tour tu kita bercerita tentang keindahan Sarawak, kebaikan Sarawak, makanan, culture, betul. Lokasi semua. Betul. So dari sia automatically kami travel juga. Kan? Betul. So it's travel sambil bekerja lah. Sambil menyelam minum air. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Tapi susah menafas lah. Mau pakai ya lah. Nak pakai orang scuba. Okay. So, Seth, nak tanya lagi lah. Mungkin ada peristiwa yang, yalah kata orang, si best lah. Bila masuk hutan tu. Kita dah biasa masuk hutan. Pernah sih wujud benda yang si dijangka atau si diingini berlaku? Boleh katakan black story lah. Pernah sih? Pernah lah. Apa berlaku lah? Ada pelancongnya injet di tengah-tengah hutan. Okay. And then, sikit as a tour guide, kami yang dilatih basic first aid. Okay. Faham. So, if anything berlaku, at least kami yang dapat attend tu. Okay. Tapi masa ya, nya kena apa umadah daun pokok palma yang ada banyak duri ya. Nya kena di bagian sebelah kanan kuasa. Kena beracun kah pokoknya? Bilanya kena nang tajam. So bisa habis. Ya guguk because nya turun bukit. And then cun masa hujan. And then I had kami terpaksa balut. Okay. And then terpaksa papahnya turun bukit sampai ke bot pergi ke resort. Dekat sini ya? Petai. Sini petai? Batang air. Batang air. Petai. Lingah. Dengar mau makan aja petai. Dahsyat lah. And then so far okay lah. Okay je. And then sampai di Sia, sempat juga diantar ke klinik untuk pergi jahit lah. Tapi masanya kena insiden ya sampai ke klinik lebih kurang dalam 4 jam. Darah banyak hilang lah macamnya. Banyak terpaksa lah. Artian apa nama benda sesuatu yang kami yang pakai, contohnya kondom. Okay. Bila kita sebut ya orang akan ketawa. Okay. Tapi sebenarnya ia ada di dalam first aid. Disebabkan bila ada luka macam ya, kau balut gini pun kau takut kena infection lah. Okay. Masukkan, sarungkan, pakai ya. So benda ya bukan sekadar untuk yang apa dipikir kita lah. Tapi nya boleh digunakan untuk benda lain. Ubatan lah. Yes. Dahsyat lah. And then tapi kita si panik lah sama. Masalahnya dah bisak cuma. Mun kami dah. Mun kami lah. Ada. Sebab walaupun banyak tatu, nangga darah pun macam betul. Nervous. Darah siapa si takut kan? Mun kami habis semua traveller perempuan di peluk tolong. Mun kami lah di tempat kita. Tapi kita kira berani lah.
Mau sih mau lah, terpaksa. Betul. And then Yang injak lelaki ke perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Umurnya dalam musisi. Orang putih. Orang putih dalam 50 lebih kot umurnya. Dah tua Okey lah, lah. blok orang lain lah. Hah? Blok orang lain lah. Saya ada orang tua aja. Semua. 3 orang ya. And then boleh katakan banyaklah peristiwa sebenarnya. Iyalah. Ya antara yang detik hitam juga lah. Ya. Pernah sih kita ada detik yang mula bantuan nafas ke mulut ada sih? Pernah sih? Direct pola sebab nimbiak ke lemas. Oh. Tapi sempat ditarik awal, tapi just pola CPR. Cepatlahnya terus muntah air ya. So, cepat dikeluarkan masa. Yalah, betul lah. Betul. Macam mun muntah air memang lemas lah. Mun muntah waktu pagi ya pregnant. Ya lain. Okey. So banyaklah cerita. Sebenarnya mun rekod banyak cerita, tapi ialah masa tu jealous dengan kita dua tu Seth. Okey. Apa-apa pun kita ucap terima kasih kepada Seth. If you want to know more about Seth, you can follow Seth on Facebook, Pornographers. Pornographers, Travel with Seth, and then Instagram, YouTube. Yes, don't forget to subscribe channel YouTube Travel with Seth. Betul? Okey guys. Okey, so esok hari kita akan kembali macam biasa dalam Borak Teh Sipeng. Ingat, kita masih belum menang dalam peperangan memerangi COVID-19. Stay safe, stay at home if you can. If you cannot, up to you. Okey? Assalamualaikum, bye-bye. Borak Teh Sipeng.